Hai, nama saya Muhammad Firdaus bin Khairul Nizam. Nombor matrik saya adalah B11231039. Saya daripada kelas BELR S1/2. Hai, nama saya pula Muhammad Arif bin Azamin. Nombor matrik B1123104119 dari kelas BELR S1/2. Hai, nama saya Muhammad Yukai Jeffrey bin Jumiat. Nombor matrik B11231072 dan saya daripada kelas 1 BLR Section 1/2. Assalamualaikum. Saya Muhammad Marwan bin Junal Azlin. Bernombor matrik B1123101135 1 BLR S12. Terima kasih. Video ini ditujukan untuk Puan Madiha binti Zahari untuk subjek BELT 1313 Measurement dan Instrumentasi. Have fun! Hello, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Firdaus bin Khairul Nizam. Hari ini saya akan menceritakan mengenai tentang sensor dan transducer. Okey, apa itu sensor dan transducer? Sensor adalah alat yang mengubah sesuatu, contoh kita bagi cahaya ataupun tenaga ataupun ketepatan. So kita boleh kenali sensor ni adalah alat yang mengubah fizik ke nilai tenaga fizik ke nilai fizik yang lain. Sebagai contoh, apa unit untuk sensor. So unit untuk sensor kita ada pelbagai, tapi contohnya di antaranya adalah degree, watt, celsius dan sebagainya. So kita boleh ketahui sensor ni mempunyai pelbagai fungsi dia. So di antaranya saya akan sebut beberapa sensor dia. So sensor pertama adalah sensor cahaya, ultrasonik, ketempatan, kelembapan dan lain-lain. So kita ketahui sensor ni banyak dipakai guna di dalam industri perindustrian. Okey, itu cerita sedikit tentang sensor. Okey, mari kita pergi ke arah transducer. Apa itu transducer? Transducer adalah alat yang mengubah energi ke energi lain. Sebagai contoh, apa energi tersebut? Energi listrik, energi mekanikal, energi elektromagnetik. Okey, itu serba sedikit mengenai tentang transducer. Okey, sekarang apa perbezaan di antara sensor dan transducer? Sensor dia adalah detektor, manakala transducer adalah penterjemahan. So kita boleh huraikan transducer ni adalah lebih kompleks berbanding sensor. Okey, itu saja serba sedikit tentang sensor dan transducer. Selepas ini sahabat saya Marwan akan menceritakan apa yang sensor yang kami akan pakai untuk assignment selepas ini. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Muhammad Marwan. Saya akan menyambung apa yang sahabat saya berkatakan tadi, iaitu saya di sini adalah untuk menerangkan fungsi-fungsi laksmeter. So fungsi yang pertama laksmeter adalah untuk mengukur cahaya di dalam sesuatu ruang dan di atas sesuatu permukaan yang kita kehendaki. So yang kedua, saya akan menerangkan tentang formula. Formula yang kami gunakan adalah 1 lux bersamaan dengan 1 lumen per square meter, di mana 12.57 lumen bersamaan dengan 1 candle power. So yang ketiga, saya akan menerangkan tentang proses-proses yang digunakan app ini adalah di mana input adalah kamera adalah input, di mana cahaya akan masuk ke dalam kamera. So the process adalah ADC, analog signal converter, yang sudah ada di dalam chip iPad ini, dan output adalah display untuk membaca bacaan yang kita dapat lah. Okey, yang keempat saya akan menerangkan tentang interface app yang kami gunakan.
iaitu kamera untuk melihat cahaya. So ini adalah siri yang kami gunakan, LM3000. So display akan menunjukkan bacaan-bacaan yang kita dapat. So lux dia ada dua, kita boleh guna lux dan FC. So button unit adalah untuk menukar unit lah. So peak adalah bacaan yang paling tinggi yang boleh kita dapat. So bacaan hold adalah kita boleh, jika kita buat projek, kita boleh record untuk sesuatu bacaan, untuk sesuatu keadaan lah. So itu saja daripada saya, Muhammad Marwan bin Azim. Saya akan memberi kepada Muhammad Kai Jeffrey untuk membuat testing terhadap cahaya menggunakan apps ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad UKL Jeffrey bin Jumiat, nombor metrik B1123-172, dan saya daripada kelas 1 BLR Section 1/2. Pada hari ini saya akan menunjukkan demonstrasi penggunaan lux meter ini serta menunjukkan hubungan jarak antara lux meter dengan sumber cahaya. Demonstrasi ini terbagi kepada 3 bahagian, iaitu demonstrasi pertama melibatkan jarak lux meter dengan sumber cahaya sejauh 2.5 meter, manakala demonstrasi kedua melibatkan jarak antara lux meter dengan sumber cahaya sejauh 1.25 meter. Demonstrasi yang ketiga melibatkan jarak antara lux meter dengan sumber cahaya sejauh 0.6 meter. So mari mulakan dengan demonstrasi yang pertama. So seperti yang kita tahu, kamera merupakan input ataupun sensor, manakala display ini merupakan output dia. So seperti yang kita dapat dekat sini bahawa untuk demonstrasi pertama, iaitu ketinggian lux meter dengan sumber cahaya sejauh 2.5 meter, kami akan dapat bacaan 1.7 ribu lux. So seterusnya kita akan meneruskan tentang demonstrasi yang kedua, iaitu melibatkan jarak antara lux meter dengan sumber cahaya sejauh 1.25 meter. So untuk ketinggian 1.25 meter, kami akan dapat bacaan lux iaitu sebanyak 7000 lux. So yang terakhir saya akan menunjukkan demonstrasi yang ketiga, iaitu demonstrasi yang melibatkan jarak antara lux meter dengan sumber cahaya sejauh 0.6 meter. So saya akan prepare untuk tekan hold. So untuk demonstrasi yang ketiga, nilai lux yang kami dapat ialah 14,900 lux. So diingatkan bahawa nilai lux yang kami dapat di dalam iPad ini tidaklah 100% tepat. Ini kerana iPad tidak direka khas untuk mengukur jumlah cahaya yang ada pada suatu ruang. Oleh itu ia akan menimbulkan akan mewujudkan satu error, atau lebih spesifiknya random error. So itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Wan, apa keburukan kebaikan lux meter tu? Keburukan Jip, apa keburukan dan kebaikan lux meter? Apakah kelebihan dan keburukan lux meter? Dan saya terangkan tentang kelebihan lux meter dahulu. Okey, yang pertama, kelebihan lux meter adalah dari segi ketepatan pengukuran cahaya. Lux meter memberikan ketepatan pengukuran cahaya yang tepat, di samping membantu pengguna untuk menilai ketepatan cahaya di pelbagai bentuk lingkungan. Kelebihan yang kedua adalah mudah alih. Hal ini kerana lux meter didatangkan dalam bentuk yang mudah dan ringan untuk dibawa di mana-mana. Yang ketiga pula, kelebihannya adalah lux meter ini adalah cepat dan mudah pengukurannya. Okey, di sebalik kelebihan pastinya ada kekurangan. Kekurangan yang pertama, lux meter adalah mudah maafkan saya,
Kekurangan pertama lux meter adalah mudah terdedah terhadap pengaruh sumber cahaya. Okey, apakah contoh pengaruh sumber cahaya? Adalah cahaya matahari langsung, direct sunlight, ataupun lampu lain di sekitar kita. Okey, hal ini kerana lux meter adalah sensitif dan dia akan mempengaruhi ketepatan pengukuran cahaya. Okey, kekurangan yang kedua adalah mudah terdedah kepada kerosakan fizikal. Contohnya adalah apabila pengguna tidak meletakkan lux meter ni di tempat yang baik ataupun selamat, dia akan mempengaruhi kerosakan fizikal. Maaf saya sekali lagi. Okey. Dan juga adalah pengguna tidak menggunakan lux meter ni secara teratur. Okey. Kekurangan yang ketiga pula dan terakhir adalah mudah maafkan saya, lux meter ni tidak sesuai untuk digunakan untuk semua aplikasi. Contohnya, lux meter ni tidak sesuai untuk tingkat pencahayaan yang teramat tinggi dan juga cahaya ultraviolet yang tertentu. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Kesimpulannya, apa yang kami dapat simpulkan daripada projek measurement ini, kami mendapati bahawa lux meter merupakan alatan sensor yang digunakan untuk mengukur jumlah cahaya yang ada pada suatu ruang. Sensor lux meter ini sering digunakan oleh industri pada masa kini kerana ia dapat menjimatkan tenaga elektrik serta mengoptimumkan penggunaan cahaya pada sesuatu kawasan. Hal ini kerana ia dapat mengelakkan daripada sebarang kemalangan berlaku lagi-lagi di tempat kerja berbahaya. Dengan itu, pengoptimaan sumber cahaya di sesuatu kawasan amatlah penting untuk kita. So, berdasarkan demonstrasi yang dibuat oleh kami boleh simpulkan hubungan antara jarak dengan sumber cahaya serta hubungan antara sumber cahaya dengan keterangan sumber cahaya dengan lux meter. So, semakin bertambah jarak antara lux meter dengan sumber cahaya, semakin berkuranglah nilai lux di dalam meter tersebut. Yang kedua, hubungan antara keterangan sumber cahaya dengan lux meter. Kita boleh simpulkan di sini bahawa semakin meningkat atau tinggi ataupun terang sesuatu sumber cahaya itu, semakin meningkatlah nilai lux di dalam meter tersebut. So, sekian, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.